Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bersama saya Ustazah Siti Zawiyah binti Maknur. Kali ini kita akan berbincang tajuk adab pelajaran 24, adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Baik, pelajar-pelajar boleh rujuk tajuk ini di muka surat 199. Ustazah akan bacakan hadis yang menjadi isi perbincangan tajuk ini. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Audul marida wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani." Yang bermaksud, ziarahlah orang sakit, berikan makan kepada orang yang lapar dan bebaskan tawanan. Jadi ini adalah suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menziarahi orang sakit, khusus pada tajuk ni, dan menjamu makan kepada orang lapar serta membebaskan tawanan. Menunjukkan Islam sangat menitik beratkan perhubungan sesama masyarakat ketika berlaku kesusahan. Baik, kita lihat adab terhadap orang sakit ketika menziarah. Yang pertama, dalam tajuk ini dibahagikan daripada pandangan beberapa aspek. Yang pertama dari segi aspek ibadah, yang kedua dari aspek emosi, yang ketiga adalah dari aspek fizikal. Dari aspek ibadah, kita lihat yang pertama mendoakan kesihatan mereka, dan yang kedua membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Jadi kita lihat ketika menziarahi orang sakit, kita pergi bertanyakan khabar dan janganlah minta mereka ceritakan bagaimana boleh jadi penyakit ni sekian-sekian, kerana itu akan menyusahkan mereka. Sebaliknya, kita pergi bertanya khabar dan kita doakanlah supaya mereka segera sembuh. Begitu juga ketika mereka hendak melakukan solat, contohnya kita pergi berziarah sama ada di rumah ataupun di hospital, kita bantu mereka untuk mengambil wuduk. Baik, bagaimanakah cara untuk mengambil wuduk sekiranya pesakit hanya berada di atas katil hospital sahaja? Jadi kita boleh sediakan botol untuk spray air untuk membasahkan anggota wuduk di bahagian muka. Bila kita spray banyak di keliling muka ni, maka air akan basah dan boleh dah disapu. Tak payah nak ambil ayak, kata nak kena buat macam kita di rumah ni kan, dia susah lah. Jadi sebelum tu kita boleh pergi ambil mangkuk di tandas, ada disediakan satu mangkuk ataupun besen. Jadi kita spray, lapikkan dengan mangkuk tersebut, ataupun kita sediakan tuala supaya air tersebut jatuh di atas benda yang kita lapik lah, tak membasahkan pakaian dia ataupun tilam hospital tersebut. Jadi untuk bahagian tangan, spray di tangan untuk menyapu sebahagian kepala, dan juga kita lapik kaki dia dengan tuala ataupun di atas mangkuk tu kita letak kaki, kita spray kaki, kita gosok-gosok sikit. Di samping mengambil wuduk, dia juga menyegarkan dan rasa lebih sihat lah kan. Jangan kita pergi ziarah orang sakit, kita sembang lama-lama, lepas tu kita nak balik, kita pun balik tanpa membantu bertanya tentang adakah dia sudah menunaikan solat dan sebagainya. Baik, kita lihat pula dari segi emosi, memberi semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha. Jadi orang sakit ni sebenarnya dia lemah semangat, dia memerlukan kata-kata manis daripada pihak lain untuk dia rasa dihargai, diingati, tidak ditinggalkan. Sabar, kita suruh dia sabar, redha dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan membuat bising semasa tempoh ataupun dan tempoh ziarah yang lama. Kita jangan ziarah lama-lama sangat, sebab orang sakit ni memerlukan rehat. Dia letih lah, kita suruh dia cerita banyak. Lepas tu pula pergi ziarah di hospital, kita bawa anak-anak kecil ramai pula tu,
ramai orang keliling. Contohnya di hospital kadang-kadang waktu melawat memang penuh. Memang penuh, jadi orang sakit rasa tertekan dengan cuaca panas. Contohnya rasa stres lah kan. Jadi melawat orang sakit jangan melawat lama-lama sangat. Cukuplah sekadar untuk ziarah. Bukan main nak duduk daripada pukul 4.30 sampai pukul 7.30 baru habis waktu melawat. Duduk di situ 2 jam, 2.5 jam duduk. Letih lah dia kan. Baik, seterusnya kita lihat pula aspek fizikal. Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Yang kedua, menyediakan kemudahan dan keperluan asas untuk pesakit. Yang ni kalau dia sakit di rumah. Kalau di hospital tak ada masalah lah. Jadi kalau di rumah kita pergi melawat, kita kena tengok adakah dia sudah mandi, tempat dia bersih atau tidak. Kena pula pesakit tersebut ialah mereka yang terlantar sahaja di tempat tidur. Kita kena tolong bersihkanlah. Mungkin kencing ke di tempat tu, kita kena basuh dan gantikan pakaian dia, serta mungkin dia pakai pampers ke apa, kita tolonglah sekadar mampu supaya dia boleh selesa. Menyediakan kemudahan dan keperluan asas untuk pesakit ni khusus kepada orang yang menjaga, isi rumah yang menjaga orang sakit, bukan orang yang pergi ziarah sajalah kan. Jadi kena ada keperluan yang hendaklah disediakan. Contohnya tidur di atas tilam. Dahlah sakit kawan tu, bagilah tidur di atas tikar sahaja. Sakit belakang, sakit urat, macam-macam pula kan. Baik, lihat pula hikmah beradab kepada orang sakit. Yang pertama, menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam tempoh ujian Allah ini. Jangan kita tinggalkan dia, tak ada siapa pun pergi ziarah, menyebabkan dia tertunggu-tunggu dan rasa tersisih. Jadi semakin lemah semangat dan sakitlah. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah Ta'ala. Jadi kita pergi ziarah orang sakit ni sebenarnya kalau lepas tu dia sihat, dia akan ingat sangat, oh dulu hang ni mai ziarah aku masa sakit. Yang ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberi nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Jadi kita sebagai orang yang menziarah, kita sebagai orang yang menjaga orang sakit, sebenarnya akan melahirkanlah rasa keinsafan. Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan, nikmat yang besar sebenarnya kesihatan ni. Bila sakit, banyak perkara dia terbatas. Contohnya amal ibadat, susahlah kita nak kena minta bantuan orang untuk tolong kita. Ataupun kita tak larat, kita masih boleh berjalan tapi tak larat, memakan masa yang lama untuk ke tandas contohnya. Jadi itu adalah kesusahan kepada orang yang sakit. Orang yang melihat pula, maka sepatutnya timbul rasa insaf dan bersyukur dengan nikmat kesihatan. Sekian dulu untuk kali ini. Ustazah harap perbincangan penjelasan Ustazah yang ringkas ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk mudah mengingat adab-adab ketika menziarahi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.